Hai, apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar tentang kadar pernafasan manusia. Jom belajar sains bersama dengan Cikgu Nizar. Dalam tajuk ini, murid akan belajar maksud kadar pernafasan, jenis-jenis kadar pernafasan, serta contoh aktiviti-aktiviti yang melibatkan kadar pernafasan. Apakah maksud kadar pernafasan manusia? Kadar pernafasan manusia ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Bilangan pergerakannya adalah begini. Dada naik dan turun baru dikira satu bilangan. Kemudian naik dan turun semula dikira kedua. Dada naik dan turun semula dikira bilangan ketiga. Dan begitulah seterusnya sehingga dalam tempoh 1 minit. Dalam 1 minit itu barulah dikira kadar pernafasan manusia. Kadar pernafasan juga bergantung pada jenis aktiviti yang dijalankan. Kadar pernafasan terbahagi kepada 3. Yang pertama, kadar pernafasan tinggi. Yang kedua, kadar pernafasan sederhana. Dan yang ketiga, kadar pernafasan rendah. Contoh aktiviti yang melibatkan kadar pernafasan tinggi. Yang pertama adalah berlari. Yang kedua adalah melompat. Mendaki gunung atau bukit juga dikira sebagai aktiviti kadar pernafasan tinggi. Contoh aktiviti kadar pernafasan sederhana: berjalan dan melakukan senaman tai chi. Berikut adalah contoh aktiviti kadar pernafasan rendah: tidur dan menonton televisyen. Ada pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang melibatkan kadar pernafasan tinggi, kadar pernafasan sederhana dan kadar pernafasan rendah. Ini jelas menunjukkan bahawa semakin aktif jenis aktiviti yang dijalankan, semakin tinggi kadar pernafasan. Kita boleh simpulkan, saya ulang, semakin aktif jenis aktiviti yang dijalankan, semakin tinggi kadar pernafasan. Ini adalah perhubungannya. Jenis aktiviti meningkat, jenis aktiviti ini meningkat bersamaan dengan meningkatnya kadar pernafasan. Berikut adalah latihan yang ada di dalam buku teks. Mari uji kadar pernafasan manusia. Tujuannya adalah menyiasat hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan. Ini adalah arahan yang murid perlu lakukan. Yang pertama adalah salin semula di buku tulis.
Yang kedua, jalankan penyiasatan. Yang ketiga, rekodkan pemerhatian. Dan yang keempat, jawab soalan yang diberi. Jika diperhatikan kepada alat dan bahan, ia melibatkan jam randik, maka jam randik boleh ditukar kepada stopwatch yang ada di handphone masing-masing.